Okey, kita tengok soalan yang pertama ini. Kita bincang pasal topik progression. Okey, kita tengok ini contoh soalan yang saya ambil daripada buku latihan lah. Soalan yang contoh soalan-soalan SPM format baru KSSM. Tengok nombor, kat sini nombor 3 jadi nombor 1 lah kita. Nombor 1. Okey, question dia question nombor 3. Kita tengok kat situ, on 1st January 2020, Aiman invest an amount of RM1,200 in the bank that pay a dividend of 10% per annum. Okay, kat sini, dia start invest 1st January 2020. Amount dia ada 1,200. Okay, kemudian bank tu akan bayar dividen 10%. 10% tu maksudnya dia punya dividen ni kita anggap dia sebagai R lah, sebab dia bertambah. Dia adalah geometry progression dengan R dia equal to 10%. That means 100 plus 10. Dia kena ingat 100 plus 10%. Kalau dia kata 10% maksudnya dividen dia bertambah maksudnya 100 plus 10%. So dia punya R adalah 1.1. Yang ni yang kena fokus kat sini je. Macam mana kita nak dapatkan R untuk dividen dalam geometry progression. Okay. Aiman decide not to make any withdrawal from the bank until his saving exceed. His saving exceed 4,500. Okay. Boleh kat sini? Tengok. Jadi kita tengok kalau kita buat dia punya kita tengok. Okey. Bila dia walaupun dia kata Aiman decide not to make any withdrawal from the bank until saving exceed 4,500 kat situ. Dan kita kena tengok dia punya progression juga. Macam mana bentuk progression tu bergerak. Sama ada kita nak ambil dia punya total dia melalui sum of ataupun term. Dia tak boleh tengok je. Kita kena untuk soalan progression ni kita kena create satu progression berdasarkan yang ni. Ya, apa saya buat, saya terus start kat situ, katakan ni 1,200 starting dia. Okey. Next kita akan ambil 1,200 darab dengan 1.1. Sebab kita ikut konsep dia punya progression. Ambil calculator. Kamu kena buat dia punya progression dia. Simple je. Macam mana kalkulator saya? Okay. Jadi kemudian sepanjang kedua akan jadi 1,320. Next, kamu boleh darab lagi dengan 1.1 ni. Dia akan jadi 1,452. Next darab lagi. Dia akan jadi 1,597.2. Okay. Soalan dia. Calculate the total amount of money Aiman bank account on 1st January 2030. Okay. Ini dia. Yang ni dia akan jalan terus sampai bila-bila. Kemudian kalau 2020 first, jadi 2030 adalah kita akan anggap dia sebagai 10. T10. Okay. T10 is equal to, kita akan ambil terus formula kita apa? ARN minus 1. Nampak? Walaupun soalan dia, calculate the total amount. Kita tak pakai S. Kalau kita pakai S ni banyak dah duit dia ni. Dia tak kira. Ini bukan S. Maksudnya duit dia asal banyak ni. Okay. Tahun seterusnya jadi banyak ni. Sebab dia masuk duit sekali je. Nampak? Yang lainnya hanyalah dividen. Dia sekali je dia masuk duit.
Jadi kita jangan pakai S silap. Kita akan kena pakai T saja. Untuk T10 equal to A kita 1200, R kita 1.1, 10 minus 1, kamu ambil calculator, terus kira, kita akan dapat 1200, 1.1 power by 9. Kita dah dapat duit dia 2829.54. Yang ni selepas 10 tahun. Dia tak usik duit tu. Dia biar aje. Kan? Yang mana dividen dia 10% naik, dia biar aje. Ini total duit dia pada 1 January 2030. Nampak? Okay. Itu question A. Kat sini kena jaga bila kamu kena bina ni untuk mengetahui apa ni? Tujuan kita apa? Tujuan kita nak tentukan bila dia minta total tu nak sum ataupun nak ambil term. Ini penting. Ramai kat sini bila pelajar dia nampak calculate the total, dia pun buat S. Buat S habis salah kat situ kan. Okay. Tengok question B dia. Dia nak apa kat sini? When will Aiman withdraw his money and how much is the exact amount he will have? Okay. Bila dia nak withdraw, syarat dia bagi tahu kat atas. Kalau kamu tengok kat atas ni, dia kata Aiman decide not to make any withdrawal from the bank until his saving exceed 4,500. Maksud saving kita TN kita ni exceed greater than 4,500. Jadi kita kena buat inequalities kat sini. Ni macam mana nak buat? Kita gunakan sama juga formula kita. TN kita adalah ARN minus 1 greater than 4,500. Kita akan buat inequalities kat sini. Masukkan saja 1200 R1.1 yang tak tahu N. Yang ini kita kembali kepada topik yang sebelum ni kita belajar, iaitu pasal apa? Topik indices and log. Bila kita nak cari power kat sini, kita akan guna log. Itu kamu kena ingat. Okay? Jadi nak guna log, kita tak boleh ada orang kat depan ni. Kita kena clean. Jadi kita kena pindahkan 1200 ke sebelah. Jadi dia akan jadi 1.1 N minus 1 greater than, bahagi siap-siap. Jadi kita akan dapat 3.75. Okay. Kat sini kamu kena hati-hati. Dia ada satu benda yang kamu kena cautious kat sini. Hati-hati betul-betul. Kalau kat dalam ni, if dia punya R dia is less than 1. Kalau kat dalam ni, dia punya R dia is less than 1. Tak kisahlah berapa. Tapi less than 1. Tapi dia biasanya R ni dia less than 1. Dia tak boleh negatif. Dia positif. Tapi less than 1. Maksudnya 0 point something kat sini. Bila kamu pindah ke sebelah, efek dia apa? Dia punya sign ni akan bertukar. Yang ini akan inverse. SE, okay. Benda ni akan inverse kalau R kita ni less than 1. Tapi R kita ni more than 1, dia tak kacau. Contoh kat sini, kalau saya tulis kat sini, contoh, dia punya dividen dia rendah. Okay. Jadi kat sini 0.7. Ini contoh. 0.7 N minus 1 greater than, contoh kat sini saya ambil 3.75 kat situ. Okay, ini contoh. Okay, apa jadi? Bila kamu pindah ni, yang ini kita akan jadikan dia N minus 1. Ini akan change. Macam tu. Ini berlaku kalau dalam ni less than 1. Dia akan tukar. Okay, sebab kita guna log ni. Log 3.75 divide by log 0.7 macam tu. Kenapa jadi macam tu? Sebab nilai ni adalah negative value. Bila negatif, kita divide dengan negatif, simbol ni bertukar. Tapi kat sini soalan kita tak ada efek lah. Ini saya tulis, kalau kamu jumpa soalan dia macam ni. Okay. Ini contoh Yang kita tak ada masalah lah. Kita terus tukar log je. Terus N minus 1 greater than log 3.75 divide by log 1.1. Tekan je calculator terus. Okay.
divide by log dia sorry. Dah keluar lah calculator. Dia keluar macam ni. Dia simple je log macam ni je. Terus dapat kat situ adalah n minus 1 greater than 13.87. Kan? So bila kita bawa ke sebelah, n is greater than 14.87. So that n is equal to 15. Macam tu. Itu jawapan kita. Soalan dia. Kan? When will Aiman withdraw his money and how much the exact amount he will have? Jadi kita dah dapat N15. Maksudnya selepas 15 tahun. Kita dah dapat dah. Jadi dia punya date dia kita dapat adalah equal to 1st January. Dia dah keluar duit pada 1st January 2035. Dia dah keluar 15 after 15 years. So berapa duit tu? Kita kena tengok TN kita. So TN kita adalah equal to 315 AR 15 minus 1, 14. Saya masukkan A dia 1200. R dia 1.1 power by 14. Dia exactly 4556.998. 998 maksudnya kita round off dia jadi 4557. Macam tu. Boleh cuba tengok. Ada soalan ke? Macam mana? Boleh. Boleh dia faham. Okey. Okey, itu soalan nombor 1. Kita pergi pada soalan nombor 2 kat sini. Okey, kejap Okay. Okey, soalan kedua kita kat sini. Number 2, question 4. A geometric progression, dia bagi GP negative 12 4 negative 4/3. Find number 1 kat sini dia kata nisbah sepunya common ratio R lah. Ini simple lah. R equal to kita ambil 4 divide by negative 12. Jadi kita akan dapat jawapan negative 1/3. Ini bonus. Soalan pun 3 markah je ni Okay. Number 2. Sini dia minta apa? The sum to infinity. Ini soalan pasal formula saja Sum to infinity. S infinity is equal to A over 1 minus R. Okay, masukkan saja A kita negative 12 kat situ. 1 minus R kita adalah negative 1/3. Kita ambil kalkulator, kita kira terus. Negative 12 dengan 4/3. Kamu akan dapat kat sini negatif 9. Okey. Ini senang lah cik. Soalan ni senang sikit lah untuk A dia. Markah pun 3 je. Kita tengok B dia. B dia pun 3 markah juga. The sum of the first n term of arithmetic progression is given by Sn equal to n over 2, 3n minus 11. And find the 10th term of the progression. Okay.
T10. Okey, kat sini kamu kena ingat satu perkara kan. Bila dia bagi satu formula. Ni dia bagi satu formula kan. Formula yang baru. Dia kata SN guna ni, maksud dia lah. Macam tu. Kalau nak pakai SN kena guna yang ini, kan? Tapi bagi saya maksudnya kalau dia bagi formula yang baru, maksudnya apa saja soalan dia tanya kena pakai yang ni. Itu betul dia. Syarat dia kata. Kan? Sama ada TN ke SN kena pakai. Sebab kita kena faham formula dia kan. Contoh, kena ingat formula simple je. Saya bagi dalam bentuk nombor supaya kamu faham. Kalau SN direct dapat senang. SN senanglah kalau cari S1, S2, S3 senang. Dan problem dia macam mana kita tukar SN kepada TN. Okey, ini dia jadi macam ni lah. Contoh macam T10, question dia minta T10. T10 is equal to S10 minus S9. Kita ambil selepas tolak sebelum. Okey, T10 is equal S10 minus S9. Macam tu je. Tak kisahlah T apa pun. So kalau dia minta T5, dia macam mana nak buat? Kita ambil S5 minus S4. Itu maksud dia. Ini formula dia. Okay. Jadi kalau yang susah sikit, kalau dia minta apa? Dia minta dia punya ni arithmetic progression lah, D. Kalau dia minta D macam mana? Okay. Kalau dia minta D, kita kena buat formula basic untuk D, iaitu T2 minus T1. Lepas tu kita pergi buat T2. Apa T2? T2 is equal to S2 minus S1. Kat situ. And T1 equal to S1. Baru kita dapat D. So D is equal to T2 kita S2 minus S1 minus S1 lagi sekali. Jadi kita akan dapat formula kita S2 minus 2S1. Itu adalah untuk D. Ni formula D. Yang ni untuk soalan macam ni pula, D dia jadi panjang cerita dia. Okay, A ni, ni A, ini A. A senang sikit. A direct. D yang susah sikit. Tapi soalan kita tak minta tak apalah. Contoh kalau kamu jumpa soalan dia minta benda ni. Kan? Untuk soalan kita sebab markah dia 3, dia minta T10. Kita terus pakai apa formula? So T10 is equal to S10 minus S9. Macam tu je. Apa S10? Kita boleh buat dalam bentuk 1/1 kat sini. S10 is 10 divided by 2. 3, 10 minus 11 kat situ. Nanti kita akan dapat jawapan. Tekan calculator. S9 pula sama. 3, 9 minus 11 kat situ. Nanti kita tolak kan. So T10 akan dapat jawapan sini. Itu jalan kerja yang simple lah. Okay. Untuk paper 2. Calculator. Ni 5, 30 tolak 11. 95. 4.5. 27 tolak 11. 72. Dapat 23. Macam tu. Ini yang saya maksudkan. Okay. Kita tengok. Kena ingat. Formula ni penting ni. Yang ini yang sangkut kadang-kadang lupa dalam exam. Dia bagi SN. Macam mana nak buat? Kena ingat. Kita kena tukar probability dengan cara apa? Selepas tolak sebelum. Okay, Fana? Sambung Okey. Tengok seterusnya. Wow. Ini soalan kebat tak ni? Tengok kat situ question dia. Okey, kat sini kita dah masuk soalan nombor 3 kita, iaitu question number 1. Saya susun pusing-pusing kan, tak apa. Sebenarnya banyak set saya ambil kat sini kan. Okay, diagram 1 show part of wedding cake
which consists of several layers. Each layer of cake is in cylindrical shape and with height of 8 cm. Okey, maksudnya kat sini dia fix dia punya height dia adalah 8 cm. Setiap layer tu dia fix, dia tak akan berubah kan. The topmost layer of cake has circumference of 20 pi and the radius of each subsequent layer of cake is increased by 4 cm. Okay, the volume of the bottommost layer of cake is 14112 pi. Okay. Kat sini kita kena create dia punya progression dia. Kan? Create dia punya progression dia. Jadi kita kena buat progression dia pasal apa? Kita kena tengok cerita dia pasal apa. Kalau dia bagi tahu ada cerita volume, kita kena buat volume. Kalau dia bagi tahu ada perubahan pada dia punya apa? Surface area, kita kena buat surface area. Okay? Jadi saya tengok kat sini cerita dia pasal volume. Dia ada volume itu. Jadi apa formula untuk volume? Untuk volume, sebenarnya dia simple je volume. Formula khas untuk volume untuk semua keadaan. Iaitu surface area. Dia punya bukan surface, sorry. Dia panggil apa? Not surface. Silap. Cross section. Okay. Cross section area time dengan height. Itu formula untuk semua volume. Contoh macam silinder, cross section dia adalah circle. Jadi dia akan jadi pi r square height. Macam tu. Ini untuk volume. Okay. Jadi kat sini kita akan buat pasal volume. Tapi masalah kita kat sini, dia tak bagi cross section area. Yang dia bagi apa? Circumference. Circumference dia bagi. Nampak? Itu problem kita. Jadi dia bagi circumference. Dia punya circumference dia 20 pi. Okay. Kemudian radius dia increase by 4 cm. Jadi kat sini circumference is 20 pi. Kita kena tukarkan dia kepada radius. Yang penting kita kena dapatkan dia punya radius. Jadi formula circumference is 2 pi r 20 pi. So radius dia equal to 20 pi divide by 2 pi. Kita akan dapat kat sini 10. Radius asal dia 10. Okay. Jadi kat sini kita akan nampak dia punya progression dia akan jadi start dia 10. Ini cerita pasal radius kan. Kemudian plus 4, 14. Kemudian plus 4, 18. Kemudian plus 4, 22. Ini dia punya progression yang kita dapat daripada perubahan dia punya radius. Okay. Bila kita masukkan dalam volume kat sini, apa akan jadi? Tengok yang pertama. Apa cerita tentang dia punya volume lah? Yang pertama kita tengok volume ya. Dia akan jadi H fix iaitu 8. H8 R square dia akan jadi 10 square. Kemudian pi. Ini dia jadi volume dia. Okay, ini formula untuk volume. Kalau kita buat seterusnya kat sini 14, 18, 22, takut dia tak jadi dia punya progression. Sebab progression dia kat sini adalah pasal radius. Okay. Jadi apa soalan dia buat? Find the height. Jadi apa kita buat? Height adalah kita kena tahu berapa n dia. Kan? Berapa n dia kita darab dengan 8, kita akan dapat dia punya height. Kan? Okay. Jadi saya akan buat kat sini. Last dia punya volume, dia bagi tahu volume dia 14,112 pi. Jadi kita akan dapatkan dia punya radius kat sini, dia equal to adalah pi r square h kita 8. Jadi kita dapat r kat situ. R square is equal to 14112 pi divided by 8 pi.
pi dia dah cancel. Saya dapat 1764 square root. Kita akan dapat dia kat situ. Radius dia is 42. Okay. Bila kita dapat radius 42, kita masukkan kat sini lah. 42. Jadi macam mana selesaikan dia? Yang ini adalah Tn kita. Tn. So kat situ 42 is equal to A 10 plus N minus 1. D kita 4. Kita akan dapat N kat sini. Calculator saja. 42 minus 10 divide by 4 plus 1. Jadi kita akan dapat N equal to 9. Jadi soalan dia tanya, find the height. Jadi so height is equal to 9 times 8. Kita dapat 72 cm. Kita tengok dulu ini. Boleh faham mana? Okey. Boleh. Boleh Okey. Dia panjang tak cerita dia. Untuk B, ini A. Untuk B, soalan ni dia minta apa? Ribbon is used to decorate the wedding cake. Find the total length in cm of the ribbon needed. Total length. Maksudnya kalau kamu tengok ribbon tu, dia diikat tak kat tepi. Kat tepi dia adalah pasal apa? Dia punya circumference. Jadi kita kena buat pasal circumference pula kan. Jadi kalau circumference, kita start tadi dengan 20 pi. Kemudian 20 pi plus 4. Kemudian, 20 pi plus 4 pula. Saya tak buat circumference lagi. Circumference, formula kita 2 pi r. Jadi untuk yang second 14 ni, kita boleh buat 14 saya masuk saja. 2 pi 14 is equal to 28 pi. Kat sini dah 28 pi. Kalau kita masukkan yang 18 pula, dia akan jadi 36 pi kat situ. Yang ini dia kita boleh jadikan dia progression untuk circumference. Circumference boleh jadi progression. Volume tak boleh, dia tak jadi. Okay. 20, 28, 36 maksudnya dia plus berapa dia? Kita plus 8 kita plus. Jadi kat sini dia boleh buat terus circumference dia. Okay. Cuma dia tanya kat situ total of length. Total length of the ribbon. Jadi kita ambil S berapa semua tadi? Semuanya ada 9. Semuanya ada 9. So S9. And S9 untuk apa ni? Untuk circumference. Dan jawapan kita terus akan ambil kat situ 9 divide by 2. A untuk circumference is 20 pi plus N minus 1. D kita untuk circumference kat sini kalau kita tengok D dia adalah 8 pi. Jadi kat sini sebenarnya apa dia punya penting adalah bila dia tanya tentang circumference, kalau kita tengok circumference tu boleh membentuk satu progression, kita kena create progression about circumference. Kalau tak boleh kita kena kira satu-satu lah.
So, tapi biasanya kalau dia melibatkan sum, kita memang kena create progression. Pasal benda tu. Kalau dia nak sum of circumference, kita kena buat circumference dia punya ni. Okay. Kalau dia kata dia nak sum of volume, kita kena buat tengok volume. Volume dia guna apa? Adakah dia jadi geometri ke? Adakah dia dah jadi progression ataupun series apa? Dia kena buat bentuk dia. Okay. Dapat macam ni, ambil tekan calculator terus saja, terus dapat. Dia punya total of circumference. Sama juga length of dia punya ribbon kat situ. Pi, kita tengok question dia, ribbon is used to decorate the wedding cake. Find the total length in cm. In cm maksudnya kamu kena kira pi sekali pun kena kira. Sekali dengan pi sekali. So 4.5 kat luar. Yang ini 8 times 8 is 64. 20 pi plus dengan 64 pi. Jadi saya dapat kat situ adalah 1187.52 cm. Okay. Dia kamu tengok dia punya cara dia kan. Okay. Yang pertama, kita ada beberapa progression kat sini, iaitu radius. Kita ada asal dia adalah radius progression kita. Dan kita boleh tukar jadi circumference dengan mudah. Yang ni kamu kena tahu kenapa. Salah satu dia sebab unit. Sebab radius dengan circumference unit dia sama. cm, yang ni pun unit dia cm juga. Jadi dia mudah untuk jadi progression yang sama. Tapi volume tak boleh. Volume unit dia lain. cm cube. Dah, sebab dia tak jadi progression dia. Cikgu. Ya. Formula dia bukan 2A Oh, yang ni Oh, saya silap. 2A kan? N over 2, 2A. Okay, sorry. 2A jadi 40 kan? Okay. Betul bukan? Tinggal pula kan? Okay, masih mana? Okay, betul kan? Jadi dia 1470 lah. Salah ni. 1470.27. Okay, Bana? Okay. Okay, terima kasih Saya salah, tak perasan Okay. Kita tengok next question. Sekarang kita masuk sebab sebelah ni lah. Okay, kat sini tak best. Okay, number 3. Question kita dah masuk number 4. Question 3 kat sini lagi sekali. Set lain ni. Is given that P negative 255, negative 271 and negative 287 and Q are 5 consecutive term in arithmetic progression. Find the value of P and Q. Yang ni kita boleh guna sebab 2 mark kat situ, kita boleh guna teknik listing aja, listing kan. Kita boleh guna teknik listing, maksud kita ambil kat sini je direct terus kan. Contoh kat sini sebab dia kata arithmetic progression, kita akan tengok dia punya ni. Dia punya D dia kan. D dia. Okay. Tapi kalau ini saja. Kamu nak test satu pun tak apa. Sebab dia dah beritahu buat dia progression dah. Jadi kita ambil negative 271. Kat situ minus dengan negative 255. Jadi kat sini D dia adalah negative 16. Kat sini pun negative 16. Okay. Jadi kalau ini progression dia ke depan. Kita akan dapat Q dulu kan.
Q kita akan ambil negatif 287 minus 16. So terus dapat kat sini listing kita. Q ni dia akan jadi negatif 303. Okay. Kat sini pula kita akan terbalik kita akan campur. Plus 16. Sebab dia lawan arah kan. Kita akan dapat untuk P kita negatif 239. Okay. Jadi kat sini sebab tu dia 2 mark saja. Kita terus tulis jawapan. Therefore P is equal to negative 239 and Q equal to negative 303. Yang ini biasanya saya beritahu walaupun jalan kerja kita dah ada jawapan kat atas. Okay. Untuk exam question kita digalakkan untuk tulis semula jawapan kita dengan jelas. Untuk soalan tanya apa kita tulis dengan jelas balik. Okay. Ataupun kamu boleh garis kat sini letak jawapan. Tunjukkan jawapan tu dengan jelas kan. Okey, ni A. B. Find T7 plus T10 of the progression if A is equal to P. Okey. Sekarang ni dia kata P ni adalah A. So dia minta T7 plus T10. Dia tak ada masalah dah. Sebab apa? Kita dah ada A equal to P. So negative 239. Dan kita dah ada D. Negative 16. Ini tak ada masalah. Kita boleh cari T7 kita dah. Okay. Jadi T7 kat situ. T7 is equal to A plus 6D. Manakala T10 is equal to A plus 9D. Jadi saya masukkan A negatif 239 plus 6 negatif 16. Yang ini negatif 239 plus 9 negatif 16. Ambil kalkulator saja. Ini negatif 335. Negatif 383. Okay. Kita campur je. T7 plus T10 is equal to negatif 335 plus negatif 383. Dapat answer negatif 718 dah. Selesai. Okay, ni agak mudah juga lah. Markah dia banyak juga dia bagi ni. 5 markah kalau macam ni. Yang dapat masuk exam seronok jugalah. Okay. Kita tengok terus. Okay. Boleh nampak? Oh, kacau. Bawah sikit. Question number 5. Kat situ. Soalan saya ni number 2. Saya lupa nak tulis set berapa kan. A company offer 2 scheme of salary payment to its employee. Okay. First scheme kat sini. Initial salary. lah ni. 1500. With an annual increment 250. Jadi kalau annual increment bertambah. Bertambah maksudnya dia melibatkan arithmetic progression 250. Ini akan jadi arithmetic progression. Okay. Manakala scheme 2 dia kata initial salary. Oh sorry, ini per month Oh, nasib hampir-hampir sekali tipu saya tadi kan.
Lepas tu yang ini adalah annual increment pula. Tak apa. Kemudian yang ini dia kata scheme 2 initial salary per annum. Ini per annum. A dia is equal to $20,000. Kemudian annually dia naik sebanyak apa tu? 2%. Jadi persen maksudnya dia adalah geometric progression. Okay, 2% from the basic salary kan. So R. Macam ada dia naik 2% maksudnya 100 plus 2. So kita dapat 1.02. Sebab dia 2%, 1 plus 2. Okay. Jadi kita kena settlekan belah sini dulu. Belah sini tak betul ni sebab kenaikan dengan ni tak kena. Okay. Jadi saya kena ambil 1,500. Saya rasa ni dia ada maklumat dia macam tak logik Sekejap Saya tengok kejap Okey, betul-betul. Jadi kat sini dia punya gaji tahunan dia 1,500 darab 12. Dekat sini dia punya A dia sebenarnya adalah ikut tahunan A adalah 18,000. Okey, kita bina dia punya janjang. Untuk belah sini janjang ni adalah 18,000. Kemudian setiap tahun akan tambah 250, 18,250. Kemudian 18,500. Saya tambah lagi dot. Ini untuk yang belah sini. Progression dia. Yang ini pula progression dia adalah melibatkan geometry progression. Dia starting dia adalah 20,000. Kemudian kita time dengan 1.02. Jadi kita akan dapat kat situ 400. Okay. Next, dia akan jadi 2808. Ini saya binakan dia punya apa? Progression dia. Seorang arithmetic, seorang geometry. Okey. Dah dapat dia punya view macam ni, baru kita tengok soalan dia kan. A. Farhan decide to choose the scheme which offer higher income. Okay, and save 30% of his total salary to buy a house after working for 10 years. Which scheme should Farhan choose and how much is he saving for his house? Round off the answer to the nearest RM. Jadi kat sini kita kena tengok apa? T10 untuk dua-dua orang. Dua-dua orang T10. Jadi kat sini T10 sebab dia kata after 10 years. T10 ni berapa? T10 yang ni berapa? Jadi kita suruh dia choose nanti Kita tengok. Okay. Kita pakai calculator kejap. Yang ini untuk arithmetic is A plus 9D. Yang ini untuk geometry AR9.
So kat sini kita akan dapat 18,000 plus 9. D kita adalah 250. Yang ini A kita 20,000. R 1.02 power by 9. Kita tengok jawapan kita. Yang mana lebih tinggi? Oh, yang ni dah kalah dah dengan yang ini pun dah kalah dah. Kan? Okay. This one. Two, three, 902. Okay. Kita dapat gaji dia. After 10 years kan. Okay. And then dia kata apa? Save 30% of his total salary to buy house after working 10 years. Kan? Okay. Jadi kita kena ambil total salary, dia pilih yang ni lah. Yang ni dia choose ya. Kita ambil yang ini. Sebab gaji dia lagi cantik kat sini. Yang mana menawarkan gaji lebih tinggi. Okay. Dekat sini saya akan ambil S10. S10. Formula kita adalah R kita mana? 1.02. 1.02 minus 1. Yang ini A kita 20,000. Okay. R 1.02 power by 10 minus 1. Ini kita pakai formula. Yang kita pakai adalah Sn is equal to A Rn minus 1 over R minus 1. Okay. Ini kita pakai formula tu, masukkan. Tengok berapa total dia punya income. Semua. So, saya dapat kat situ 218,994. Nearest to, kita tulis dulu sini, 42. Okay, sebelum, sebab dia nak apa? 30%. Save 30% of the total salary. So, 30%. 30% of 218,944,994. Sorry. Sini. Jadi adalah sama dengan 65698 RM. Situ. Okey, boleh nampak, tengok. Ini dia punya simpanan untuk dia beli rumah selepas 10 tahun. Okey, kita tak payah simpan satu-satu, kita terus ambil total dia, ambil 30%. Sama cerita dia.
Boleh? Okay. B pula dia kata, at the beginning of the 7 year, the annual increment changed from 250 to 300 for scheme 1. Oh, ada perubahan pula. Okay. Calculate the monthly salary of Farhan for the 10 years. Okay. Oh, ya, tak payah check lah tadi ni. Saya pergi check pula B kan. Okay, tak apa. Okay, jadi dia ada perubahan kat situ. Untuk selepas tahun yang ke-7. Tahun yang ke-7 kan. Okay. Jadi dia start dengan 18,000 ni. Okay, sampai T7. Sampai T7. Kita tengok siapakah T7 dulu. Dekat sini T7 is equal to A plus 6D. 18,000 plus 6, dia punya D dia 250. Okay. Gaji dia pada ketika tu adalah 19,500. Gaji tahunan dia kan. Okay. Kemudian dia kata selepas tu kejap at the beginning of the 7 years Sorry. Ni saya silap. Jadi kalau kita buat ni, saya try list sebab dia kata beginning of 7 years. So yang ni 18,000 ni 18,500 18,750 19 1 2 3 4 5 seorang lagi. Okey, ini tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun 4, tahun 5, tahun 6. Okey. Start tahun ke-7, dia punya increment dia akan naik sebanyak 300. Okay, jadi kat sini dia tak naik sebanyak apa 200.5 dah. Ni silap ni dia buat. Sebab ni tahun ke-7 dia terus naik jadi 300. Jadi maksudnya dia start kat sini dia akan jadi 19,550. Ini sebab ini tahun yang ke-7. Dia terus tambah 300 kan. Dan seterusnya ni dia akan tambah 300. Jadi 19,850. Kita boleh buat macam ni Kalau buat cara listing ni, cara listing. Dua kosong, 150, 7, 8, 9, 10, 2 kosong, 4, 5 kosong. Ini adalah tahun yang ke-10. Okey, gaji bulanan Farhan gaji bulanan dia ini gaji tahunan. Gaji bulanan dia kamu kena ambil ni bahagilah dengan 20,450 bahagi dengan 12. 1704. Okey. 20 sen. Okey, kita tengok sekejap. Saya check Saya confused dengan ni bila dia naik ni sebab dia kata at the beginning of 7. Saya rasa macam ni kot. Okey.
Cuba Fana tengok. Okay tak? Ke logik? Saya rasa logik kot kan. Okay, boleh Fana? Tengok. Boleh. Boleh kan? Okay. Kalau ada perubahan nanti, kalau apa-apa nanti saya cek semula soalan dia. Kita tengok nombor 5 Okey, nombor 5 kat situ. Tengok. The sum of the first 15 term of arithmetic progression is 175. Okay. Sum of the first 50 is 14. S14 is equal to 175 kat situ. If the first term is negative 20, so A is equal to negative 20. Question dia. Find the common difference of the progression. Jadi kat sini dia minta dia cari D. Kita boleh pecah pakai formula je kat sini, iaitu formula Sn equal to n over 2 2a plus n minus 1d kat sini. Kita substitute, kita akan dapat jawapan dia. So Sn kita adalah 175, n kita 14, a kita 2 negative 20 plus n minus 1 tak tahu n tahu. Sorry. 14. Yang tak tahu d kan? D. Jadi kat sini kita guna algebra je. Ini kat 7 negative 40 sini plus 13d. Okay, ambil calculator terus kira 175 divide by 7. Kemudian plus 40. Kemudian divide by 13. Okay. Dapat D equal to 5. Senang B. Find the 14th term of the progression. So T14. Jadi A kita kat sini negative 20 plus n minus 1, 14 minus 1, D kita 5. Terus dapat jawapan 45. Okay. Dia mungkin susunan soalan dia senang susah. Soalan ini markah dia 5 ni paper 1. 5 paper 1. Yang tadi kalau more than 5 biasanya paper 2. Wah ni more than 5. Sini ada 7 mark. Number 5. Number 5 juga. Okay. Given a geometric progression where T3 plus T4
is equal to 400 over 27. Okay, GP geometric progression, and T4 plus T5 is equal to 800 over 81. Find common ratio of the geometric progression. Okay, common ratio. Jadi soalan pertama dia nak cari R dia kan. Okay. Jadi first kali bila kita tengok macam ni, kita kena masukkan dia punya formula lah, yang mana Tn equal to ARn minus 1. Saya masukkan. Yang ini dia akan jadi AR2 plus AR3 equal to 400 divided to 27. Jadi kita boleh factorize lagi kan. Okay. Yang sebelah dia seorang lagi, yang ini adalah AR3 plus AR4 equal to 800 over 81. Sini. Kalau tengok kat sini, kita boleh factorizekan AR2 kan. AR2 saya keluarkan, yang tinggal 1 plus R. Okay, ini pun sama juga. Kita boleh keluarkan AR3 pula. 1 plus R juga. Okay. Jadi kat sini saya akan jadikan ini equation number 1. Equation number 1. Ini equation number 2. Jadi untuk selesaikan geometric progression, kita kena bahagi. Kita kena bahagi siapa besar, bahagi yang kecil kan. Saya akan ambil equation number 2. Equation number 2 divide by equation number 1. So saya susun AR3 1 plus R equal to 800 over 81 divide AR2 1 plus R 400 over 27 macam tu. Ya, kamu hanya perlu divide ni, A dengan A ni mati. Ni pun habis. R3 divide by R2 dapat R terus. Ini ambil calculator, kamu divide terus dapat jawapan ni. 800 over 81 divide by 427. So kita akan dapat 2 over 3. Betul kan? Tengok, perhatikan macam mana. Dan biasanya kalau kita buat simultaneous equation untuk geometric progression, memang kita akan bahagi. Okay, kalau untuk arithmetic progression biasanya kita tolak. Macam tu. Dah dapat R, kita boleh dapat A dia sebenarnya. Tak ada masalah dah. Daripada R kita dapat A. So, dia tanyakan itu 6 term. Kita minta 6 term kan. Okay. Jadi untuk B tu, walaupun B tu hanya melibatkan apa tu, berapa markah? 2 markah. Okay. B, kalau satu cara kita dapatkan R kita dah ada, kita boleh dapat A. Jadi kat mana kita dapat? Mana-manalah kita masukkan. Contoh nak ambil yang ini boleh? Ambil yang dah kita simplify. Ni contoh saya akan ambil A. R kita dah ada situ 2 over 3 square. 1 plus 2 over 3 is equal to 400 over 27. Ini dah akan dapat A. Jadi kamu kira terus sekalian. 1 plus 2 over 3. Times dengan ni 4 over 9. Dekat sini. Okay. So A kita akan dapat
20. Macam tu. Okay, dapat A. Sekarang kita dah boleh nak apa? Dia nak apa? 6 term. So T6. AR 6 minus 1. A kita 20. R kita 2/3 5. Dapat jawapan terus. Six 4/243. Tengok Okay. Boleh Terus C. Question number C is tu. The value of n if Tn is equal to 1280 over 729. Yang ni pun sama juga question dia. Kita pakai formula je. Tn kita is tu ARN minus 1 equal to 1280 over 729. Masukkan saja A kita is equal to 20. R 2/3. N minus 1 equal to 1280 over 729. 20 akan pindah dulu. So kita akan dapat 2/3. N minus 1 is equal to 64/729. Okay. Ini macam tadilah kita boleh guna log untuk selesaikan N ni. Sekejap. Saya tercukup kertas. Saya nak angkat sikit. Okay, kita akan dapat N minus 1 is equal to log 64/729 divide by log 2/3. Cek So dapat 6n equal to 7 kat sini. Okay. Dapat mana? Dapat. Dapat Okay. Teruskan. Sini. So next question.
Okay, number 13. Question dia. A piece of wire with length of 352 is cut and bent to the 8 square. Okay. Jadi dia bagi tahu kat situ the length of side of each square is 2 cm more than the length of side of the previous square. Kita akan buat dalam bentuk ni dulu. Cerita dia. So asal dia adalah K. Kemudian dia square di sini. K plus 2. K plus 4. Okay. And seterusnya. Kemudian dia kata kat situ semua ada 8 square. Jadi N equal to 8. Lepas tu piece of wire length dia 352 dan itu adalah dia punya hasil tambah dia punya perimeter dia kan. Total of perimeter dia. Itu kita boleh guna sebagai SN dia equal to 352. Jadi ni SN. S8 lah. Okay. Tapi kena buat perimeter. Ni tak boleh pakai janjang ni. Progression ni tak boleh pakai. Kita kena buat progression pasal dia punya perimeter. Oh jadi. Okay. Di perimeter yang pertama, K is 4K. Jadi akan jadi K 4K plus 2, 8. Ini pun sama. 4K plus 4 times 4. Kita akan dapat 16. Yang ini dia punya untuk progression untuk dia punya apa? Dia punya perimeter. Yang ini total dia akan jadi ni. Okay. Find the value of K. Find the value of K. So kita akan gunakan S8 kita ni. 352. Jadi saya akan guna S8. Formula S8 adalah kita ada kat sini. Saya pakai formula yang ni lah kan. SN. Yang ni kita boleh tentukan untuk T8 dia kita boleh tentukan sebab dia 4K ni. Kalau kamu nampak dia punya perubahan dia dekat ni je. Dekat apa? Plus 8, plus 16, plus something ni kita boleh dapatkan dia punya. Jadi kita boleh pakai formula. Dua formula. SN. Pakai yang ni pun boleh. 2A plus N minus 1D ni. Yang ini pun boleh. Nak pakai yang satu lagi pun boleh. Okay. N dia adalah 8. 352. 8 divide by 2. 2A kita adalah 4K. Plus N minus 1. 7. Kita punya D kat situ adalah 8. Nampak Jadi kita akan dapat K kat sini. Okay. 352. 4. 8K plus 56. Terus ambil kalkulator. Dapatkan nilai K. 352. Bahagi 4. Kemudian tolak 56. Bahagi 8. K kita equal to 4. Wah, ini 4 mark okay. Which square has the perimeter of 56? Which square is perimeter of 56? Jadi kita dah ada kat situ. Ini kita punya perimeter. Kita K dah ada, kita boleh masukkan. Bila K dah ada, kita akan dapat kita punya real progression kita adalah 16. Kemudian 24. Kita plus 8 kan. Kita akan dapat 32. And so on. Okay. Dan dia nak apa? Dia kata perimeter 56. Macam tu. So Tn is equal to 56. So A kita kat situ 16 plus N minus 1. D kita kat sini adalah 8 equal to 56. Kita akan dapat N. Okay. Kita terus 56 minus 16 divide by 8.
plus 1. Dapat N is equal to 6. Yang saya tak faham, kenapa dia bagi 4 markah kat sini? Banyak betul. Sikit je buat ni. Yang ni dia punya A. Yang ni dia punya apa B. Tengok Kau fahamkan tengok. Boleh Ni senang je. Masuk terus. Jumpa yang sedang okey sikit. Susah. Saya pun kadang-kadang pening juga kan. Tengok soalan dia. Tengok nombor 13. A. A round shaped cake is cut into several sectors of the same size. Okay, round shaped cake. Sector. The top part of the piece of cake cut has a surface area of 48 centimeters square and arch length of 8 cm. Dia asal dia kat sini. Ni outline dia S Ni S equal to 8. Dia punya area dia, surface area dia 48. Yang ini 8 cm panjang ni. Yang ni. Okay. Calculate the diameter in cm of the cake. Diameter in cm of the cake. So cari diameter. Kita tengok. Saya rasa yang ini bukan progression ni, betul Tengok. Dia macam dia tak membentuk progression sama besar dia bagi ni. Bukan yang first ni bukan progression A dia. Yang ini adalah circle je. Kan? Sebab dia bagi dia potong sama besar. Okey. Dia kata kat situ into several sector of same size. Several sector of same size, tak tahu berapa sektor dia. So kemudian dia punya area dia semua okey. Yang ni sebenarnya dia topik saya rasa form 5 punya Form 5 punya yang mana formula kita kat sini kita akan dapati dia punya area of sector. Saya tunjuk kat kamu 1/2 R square theta. Ini formula Okey, kemudian length of arc tu, length of arc
ada formula juga yang ini S equal to R theta. Jadi kita akan pakai dua-dua formula ni. Pertama saya akan pakai 1/2 R square theta dia is equal to 48. Kalau kamu tengok kat sini S dia bagi 8. R theta equal to 8. Jadi saya boleh ni, kalau kau tengok sini boleh, saya boleh apa pecahkan ni jadi 1/2 R theta, nampak? Kita pecahkan, yang ni akan jadi 1/2 R 8. 48, jadi saya akan dapat kat situ R dia equal to ni 4/4, 12. Jadi jawapan kita dia nak diameter is equal to 2 times 12 equal to 24. Tapi yang ini sebenarnya formula ni kamu akan belajar dalam chapter 1 form 5 nanti. Okay, dia combine tu soalan dia combine. A dia form 5, B dia form 4 combine. Tapi sebenarnya yang ni basic dalam form 3 dah ada. Cuma formula dia lain sikit. Masa kamu form 3 tu formula dia tetap pakai formula ni. Ini dia tak pakai formula ni. Dia pakai formula yang apa? Luas sektor tu theta over 360 time dengan apa pi r square atau lain sikit. Dia panjang cerita dia. Jadi bila masuk form 5 dia akan dapat formula ni, dia senang. Dia akan simplify kan formula yang asal yang lama tu. Okey, untuk B pula. In a 10,000 meter race, an athlete complete the first lap in 61 second. Meter race, macam sekarang Olimpik ni. First lap in 61 second. Kemudian for the following lap, the athlete spend 1.2 second longer. Jadi dia jadi plus 1.2, jadi dia akan jadi 62.2. Ada jadi arithmetic progression kat sini. Calculate the time in second taken by athlete. Okay. Question pertama, for the sixth lap. Sixth lap A, B1 ni T6 saja. T6, sixth lap Jadi kat situ dia nak apa? Calculate the time. Semua ambil time Jadi kita akan ambil kat situ A dia 61 plus N minus 1, 6 minus 1, D kita is 1.2. Ini simple je. Sini terus dapat answer kita kat situ, kita akan dapat 67 second. Okay. Number 2, question dia pun agak senang juga. Tengok. To complete the race. To complete the race. Yang ini susah juga ni. Kan? Okay. Tengok. To complete the race. Yang ini kamu perlu ada general knowledge. Kita tak boleh jawab soalan ni. General knowledge untuk ni race tu apa ni? Kita panggil dia 100,000 meter race ni. Kena ada general knowledge. Kamu kena ingat dalam race, dalam kita punya padang kita, balapan tu, yang pusing-pusing-pusing tu, standard dia adalah 1 lap is equal to 400 meter. 1 lap. Okay. Jadi kat sini dia ada 10,000 meter. Kita tengok berapa lap. Jadi kat situ dia ada 10,000 divide by 400. Kita akan dapat 25 lap. Yang ni general knowledge yang kamu kena tahu untuk standard padang. Okay. Jadi bila dapat yang ini, dia minta apa? Time to complete the race. Time to complete the race.
Jadi kat situ kita akan tengok dia punya $25 lap, maksudnya S25. Sebab time dia adalah 1, 2, 3, 4, 5 sampai habis lap dia. S25 formula kita pakai kat sini. Saya akan ambil 25 divide by 2. Lemak tak muat. 25 divide by 2. A kita adalah 61. Kemudian plus 24. 25 minus 1. D kita adalah 1.2. Jadi kita boleh tekan calculator, dapat terus dia punya total time kat situ adalah one 885 second. Okay. Question satu lagi. Last, dia kata. Calculate the time in second taken by athlete for the last 8 lap. Oh, for the last 8 lap. Macam mana for the last 8 lap? Okay, dia macam ni kan. For the last 8 lap maksudnya kita kena ambil daripada semua dia 25. Jadi kita 25 minus 8 adalah equal to 17. So saya nak ambil S17 sampai S25. S17 sampai S25. S17 pula, sorry. T17 sampai T25. Jadi saya nak campur. T17 plus T18 plus T19 plus sampai 25. Itu maksudnya. Kan? Yang ini kita ambil dengan menggunakan formula S25 minus S16. Betul ke? Sekejap, saya kira sekejap. Saya salah kira. Dia nak 8. So 25, 24, 23, 22, 1, 2, 3, 4. 21, 2, 3, 4, 5. 21, 2, 3, 4, 5, 6. 2019 dengan silap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sorry. Jadi kalau dia nak semua ni tambah, kita kena ambil S25 minus dengan S17 bukan 16 sorry. Sebab dia nak yang apa daripada 17, dia nak 8 final 8 lap, 17 tak termasuk. Ni saya silap kat sini kan. Dia daripada T18 sampai T25. Kena kira satu. Okay. Yang dia nak adalah 25, 18 sampai 25. Jadi kita kena buat S25 minus S17. Bukan S ni silap. Jadi S25 kena kira. S17 kena kira. Lepas tu kita tolak. Okay. S25 dia adalah 25 over 2. Pakai formula biasa je. Kita dah dapat tadi. 261 tadi. Saya tulis semula je. 24, 1.2 tadi kita dah dapat. Kita dah kira sebelum ni kat sini. 1885 yang belum kira S17. So 17 over 2. 61 plus 16, 1.2. So akan dapat 1200.2. Okay. So answer kita kat sini. S25 minus S17 sama dengan
1885 minus 1200.2. Sini kita akan dapat 684.8. Okey. Jadi kat sini contoh sini ni saya cerita sikit kat kamu. Ini biasanya soalan ni dia minta dalam bentuk kita panggil dia next term. Kan? Okay, contoh dia nak the sum of next 8 term after apa? 17. Tu soalan dia biasa dia tanya macam ni. Ini dia bentuk je ni dia kata kan last 8 sama juga sebab dia kita tahu yang last. Kalau kita tak tahu yang last dia bagi macam ni. The sum of next 8 term after 17. Sama soalan ni Jadi maksudnya kita akan ambil T17 ni plus dengan 8 kita akan dapat S25 minus dengan yang ini. After T17 maksudnya 17 kita tak nak. Ini soalan dia kadang-kadang dia tanya macam ni. Okay, the sum of next 8 term after T17. Okay, yang ini sebab kita tahu last. Dia minta terbalik dia. Dia nak 8 last 8 term. The sum of 8 last 8 term. Boleh ke Fana? Okay.